السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Di dalam surah Al-Hajj ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Surah Al-Hajj ayat 39-40. Maksudnya, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala nasrihim laqadir, mampu dengan sifat qudrah Allah untuk memenangkan mereka. Siapakah orang yang diizinkan berperang? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah, yaitulah orang-orang yang dikeluarkan dari rumah mereka, dari tanah mereka, dari daerah dan negara mereka, semata-mata kerana mereka menyebut Tuhan kami ialah Allah. Illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Kalaulah tidaklah kerana dorongan daripada Allah membangkitkan sebahagian orang-orang yang berjuang menjadi mujahidin, berperang mempertahankan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, nescaya telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sawami'u, tempat ibadat orang-orang Kristian. Wabiya'un, tempat-tempat ibadat orang-orang Yahudi. Wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kathira. Semua akan diruntuhkan. Masjid yang banyak disebut nama Allah akan diruntuhkan dengan seruntuh-runtuhnya. Tidak sekadar masjid, bahkan rumah ibadat orang Yahudi, gereja orang Kristian pun dihancurkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada perjuangan para mujahidin yang sedang berperang sekarang. Tuan-tuan sekalian, hari ini hari ke-84. Jangan kita sekali-kali sehari pun kita lupa, alpa, lalai dan leka isu saudara seagama kita yang sedang berdepan dengan kekejaman Zionis la'natullahi alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, tuan-tuan, di hujung ayat, wala yansurannallahu man yansuruh. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dan menolong mereka yang membantu dan menolong agamanya.
Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kuat lagi maha gagah. Tuan-tuan sekalian, kata Abu Ubaidah, jurucakap Hamas, jangan sekali-kali kita memperkecilkan sebarang tanda, sebarang simbol atau bendera yang mengaitkan isu perang sekarang ini dengan Palestin. Ada orang pakai kepiah, ada lambang, ada orang pakai muffler, ada orang letak di bonet. Jangan kita sebut dan memperendahkan, kerana itu ialah satu mesej yang disampaikan. Tuan-tuan sekalian, kalau banding antara kita negara Islam berbanding negara-negara bukan Islam di Eropah, di Amerika, mereka lebih prihatin dalam melakukan demonstrasi bersolidariti dengan orang Palestin. Kita jadi sekali dua hari tu ya, tu pun kita tak pi pun. Tapi di Amerika, tuan-tuan, di Eropah, sehari mereka boleh buat puluhan demonstrasi, bahkan daripada mula perang sampai hari ini tak berhenti. Ini berlaku di barat. Sebab itu saya mengambil inisiatif. Hari ini tazkirah ringkas ni kita menyebut, kerana dalam seminggu dua ni, tuan-tuan, saya mengikuti laporan daripada medan perang. Walaupun tengah memandu sekejap tadi, saya letak handphone di sebelah. Ialah laporannya sangat-sangat menggembirakan hati kita. Nampak sangat jelas bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu di depan mata. Cuma kita jangan ralik, kerana yang ada pada kita ialah doa. Tuan-tuan, jangan berhenti walaupun sekali selepas apa-apa salat. Bayangkan hari ini sudah tercatat 22,000 angka kematian, dibunuh, dan angka masih meningkat. Ada 55,000 yang cedera. Ini ialah pembunuhan kerana dendam. Sedangkan laporan di medan perang, tuan-tuan, sangat berbeza. Kalau tuan-tuan ingat, saya nak mengulang sedikit, ambil kesempatan baliklah. Perang yang sebelum 7 hari gencatan senjata tu, Yahudi perang darat di Gaza Utara. Kemudian ada gencatan senjata. Gencatan senjata ni bohong je, tuan-tuan, bagi Yahudi. Dia bukan berhenti pun, dia cuma mengurangi kuantiti bom yang dia lepas. Dia tak berapa banyak. Tembak tetap tembak, bunuh tetap bunuh. Maka berlaku pertukaran tawanan perang. Habis 7 hari gencatan senjata sementara, perang berubah dari utara ke selatan Gaza. Saya, tuan-tuan, jurucakap Hamas ni, Abu Ubaidah, 3 hari, 4 hari sekali dia akan jengui. Kalau kita tengok ayat tadi sebiji, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, sebab apa mereka diizinkan perang, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Hak ni kita tak ada. Negara kita aman, kita tidak dikeluarkan dari rumah, kita masih berada dalam daerah dan kawasan. Tapi yang kena kepada orang-orang Islam di Palestin, itu sebiji dah yang Tuhan sebut. Maka pedih hati kita mendengar. Tuan-tuan sekalian, laporan-laporan yang terkini, bila saya tunggu dia 3 hari, 4 hari dia akan buatlah laporan dari medan perang. Tapi bila berubah perang di Khan Yunis di sebelah selatan, saya hari keempat duduk tunggu dia tak keluar. Abu Ubaidah ni, tuan-tuan, buat masa sekarang dia orang paling berpengaruh dalam dunia Arab dan Islam. Ada satu seminar saya tengok di Kuwait, tengah seminar keluar ucapan Abu Ubaidah, tuan-tuan, berhenti seminar, dengar dulu laporan daripada medan perang. Tapi yang lepas 7 hari ni, bila perang di selatan, di Khan Yunis, saya tunggu 4 hari dia tak jenguk keluar. 5 hari sampai seminggu, saya rasa bimbang. Adakah Abu Ubaidah sudah mati, syahid, meninggal dunia? Akhirnya hari ke-10 tak keluar lagi.
Saya tak tahu hari ke berapa belah, rupanya dia baru buat kenyataan. Rupanya baru kita tahu, tuan-tuan, apabila berlaku serangan darat di selatan, di Khan Yunis, perang yang berlaku tersangat sengit, dikatakan sehari 50 pertempuran. Tuan-tuan bayang tengok, barangkali kawan tak ada nak buat TikTok, tak ada, perang sengit. Kalau tentera Yahudi Israel ratusan ribu jumlah, dia boleh bertukar bersilih ganti, masuk satu brigade, kalau untung tak mati kena bunuh, keluar ganti yang lain. Dalam sehari boleh ganti 3. Kalau untung lagi masuk satu brigade 30 orang, dibunuh semua, dihantar ke neraka. Berapa jumlah Hamas? Hamas tidak ada sebuah negara yang mengetahui jumlah. Tapi saya bila dengar 4, 5, 6, 7 orang ni yang memberikan laporan, semua pakar-pakar perang yang telah pun berpencen. Ada Brigadier General, ada General, ada macam-macam lah. Al-Liwa Al-Faiz Ad-Duwairi lah, macam-macam nama. Mereka ini sepakat mengatakan kalau beginilah pattern perang, inilah tentera Hamas, tentera paling kuat tuan-tuan di dunia. Dia boleh perang tuan-tuan 3 hari tak makan, dia minum air, minum pangan kurma, 3 hari tak tukar, dia boleh perang. Kuat sungguh. Kemudian Hamas banyak membuat research. Tuan-tuan sekalian, bila perang, dalam tanggapan Yahudi, kata kebaik dia, tak akan kena tembak. Tak akan kena. Sebab dia ada Iron Dome. Dia ada sensor yang sangat canggih. Kalau dia tembak, dia keluar peluru dulu. Tembak, hancur, meletup sebelum kena. Yang kedua, kata kebaik dia, Merkava, tak akan tembus. Tapi kedua-dua ini tuan-tuan tidak lagi bermakna kerana kedua-duanya berlaku. Bagaimana? Di mana titik kelemahan? Titik kelemahan ialah, saya tengok hampir tuan-tuan 99 ke 100% ketepatan peluru digunakan tepat. Angka terkini kata kebaik hancur dengan kereta perisai apa semua 825 biji, tuan-tuan, satu angka yang sangat banyak. Sampai kalau peluru, habis peluru, ada berita keluar, Nafadh Al-Qadhifah, peluru habis, tembak banyak sungguh. Jadi bila perang begitu sengit, maka Israel mula mengaku. Sebelum itu dia tak akan sebut. Antara yang keluar dalam akhbarnya dilaporkan, akhbar Hairs dan juga Yadi'an Ahranan, angka kecederaan 5,000 yang cedera kekal. Dia panggil i'aqah daimah, ni cedera kekal ni, kena potong kaki, potong tangan, potong paha. Dia sebut 2,000. Tapi tuan-tuan, angka sebenar kata para pakar perang ini yang lebih masuk akal, dibilang kekerapan heli dia masuk keluar daripada Gaza angkut ni, ini tak berlaku semasa di utara, tapi semasa di selatan, di Khan Yunis berlaku. Angka yang paling masuk akal, dan itu diakui oleh seorang jeneral tentera, seorang tentera yang lari daripada medan perang. Yang cedera 11,000, yang mati 2 ke 3,000. Dan itu pun tidak tepat, lebih banyak. Maka di dalam Al Jazeera dilaporkan ada sebahagian tentera Yahudi buta penuh kerana terlalu banyak peluru dia lepas. Dia kena, orang Palestin tak kena. Ada yang buta separuh, ada yang buta 20%. Ada yang dijangkiti virus. Virus ni kalau kena meloya, sakit perut, cirit-birit, demam, nak perang apa. Dan hospital di sekitar Ghilaf Gaza, kalau Ghilaf Gaza di sebelah kanan saya, semua penuh, Ashkelon full. Pengarah hospital melarang, hampa jangan mai dah. Maka terpaksa terbang pergi Tel Aviv, tuan-tuan, 200 km. Maka para doktor mengesan, agak pelik. Tentera Yahudi kebanyakannya bila dibedah, urat-uratnya putus, hancur. Ini benda yang pelik.
Jadi berkat tuan-tuan doa qunut nazilah, inilah bagi saya bantuan dan pertolongan Allah. Antara titik kelemahan, bagaimana dia boleh menghancurkan Merkava. Ini kalau sebut Merkava ni dalam dunia paling kuat, paling canggih. Ialah dia jarak yang dia guna antara 50 ke 30 meter. Maka dia tak boleh kesan. Kalau ditembak 100 meter, 150 dia kesan. Baik itu hampir 100% hancur semua. Kemudian sensor, kamera tak dapat kesan. Kenapa? Kerana titik lemahnya, banyak titik lemah yang sudah dikuasai. Dan terkini tuan-tuan, kemarin dan juga pagi tadi, saya baca baru hari inilah, pagi ini, Hamas mula meriliskan satu roket baru masuk dalam servis. Wallahualam, dulu tak guna apa ataupun baru dapat. Saya beranggapan agak Rusia baru support, iaitu satu roket, saya lupa nama dia, yang boleh berjarak 5 km. Dan baru saya tengok tadi gambar, tuan-tuan, roket untuk tembak jet dan juga heli. Mampu ya. Kali ini dia akan kena. Tadi ada sebidik heli masuk, kemudian terpaksa keluar. Roket ini tuan-tuan mengguna laser infrared yang boleh kena kecepatannya sangat tinggi. Jadi kalau ada begini, maka benarlah firman Allah, arahan Allah dalam Al-Quran. Tuhan memang arahkan begitu. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah senjata. Wa a'iddu lahum mastata'tum, semampu kamu, min quwwatin, daripada segala persenjataan dan kekuatan dan kenderaan yang disebut khail, kuda. Hamas tidak ada tuan-tuan, walaupun sebiji jet. Hamas tidak ada. Tak ada sebiji pun kita kebai. Tapi laporan 2 minggu yang ini tuan-tuan, dan ini minggu-minggu terkini ini, saya tengok semua duk cerita, sampai tuan-tuan boleh bayangkan, dalam satu pertemuan Netanyahu dengan waris tawanan perang hak tak boleh keluar lagi, ada seorang tua, saya tengok gambar, dia mai tanya Netanyahu, Israel mana? Tuan-tuan fikir dan nilai sendiri kenapa ayat tu keluar. Seorang tentera yang lari daripada medan perang sebut, perang kali ini tuan-tuan, Israel akan hilang tanah. Ini pegang elok-elok kata-kata dia. Dia nak sebut buat apa kalau tak ada lautak dia. Sebab itu Netanyahu ni, dalam satu ucapan dia kata dia memang nak dijatuhkan, kerajaan yang diubah. Kerajaan dia kerajaan campuran, tak kuat. Dia sebut, kalau seandainya saya digugur, dijatuhkan, kerajaan saya runtuh, Israel lenyap. Dia kata apa? Kerana dalam otak dia tuan-tuan, sudah ada Israel itu ke arah menjadi lenyap. Maka kalau tuan-tuan lihat, satu lagi yang saya bimbang, bila nak dipam ayak, saya fikir kalau pam ayak ni habislah, mati syahid semua, siapa nak perang. Saya tunggu berminggu, statement tentang ayak pam bulan terowong ni tak ada. Akhirnya Usamah bin Hamdan, seorang pimpinan tertinggi Hamas di Qatar, yang kalau dia buka cakap tu tentu ada mikrofon, ada 30 biji depan. Dia sebut, terowong kami dibina oleh jurutera kami yang terbaik. Kami sudah ambil kira semua. Kalau nak bom, nak pamayak masuk, kalau yang kena hanya sedikit. Dan terowong yang dijumpai oleh orang Yahudi ni tuan-tuan, Israel ni, ialah terowong yang out of dated. Memang kami tak guna dah. Hanya jadi perangkap. Kami tak guna dah lama ditinggalkan. Sampai hari ini Israel tuan-tuan gagal mencapai walaupun satu benda, 1% pun tak ada. Dia nak keluarkan penduduk Gaza, gagal. Dia nak buat nak kosongkan Gaza, gagal. Dia nak keluarkan seorang tawanan perang melalui peperangan tuan-tuan, gagal. Dan dia nak hapuskan Hamas pun gagal. Maka akhirnya dia terpaksa gunakan satu brigade, nama dia Liwa Al-Julani. Liwa Al-Julani ni brigade komando paling canggih, paling elit. Maka mereka bermasuk
Saya pun tengoklah gambar. Masuk dia biar ya, Hamas biar ya. Masuk dalam mahkamah ke Dewan, nampak tu pekat gambar ramai-ramai, ketua komando cakap, hari ini kita masuk, kita akan settle, hapuskan Hamas. Lepas tu kita balik sambut perayaan Hanukah. Dia banyak raya. Hanukah, Suqqah, Tabernakel, Yom Kippur, ada 7-8 perayaan. Tuan-tuan sekalian, satu brigade awal 30 orang semua mampus, dibakar, dihantar ke neraka. Habis, berita ini tak terlalu dihebohkan di tempat kita. Tapi ini berita yang sangat-sangat menggemparkan Israel. Dan Israel semakin melenyap, semakin lemah. Tak boleh lawan kerana tentera Hamas, orang yang mempertahankan agama dan akidah tanah air, nak lawan tentera upahan tuan-tuan. Seminggu gaji $15,000. Sebulan 60,000 kali 5 duit kita. Untung hidup, balik kaya. Lagi untung, mampu terus kupang tak ada behang. Inilah dia tuan-tuan, perkembangan hak paling terkini. Dan masih lagi berlaku perbincangan untuk gencatan senjata. Hamas tidak akan menerima kalau seandainya tidak dihentikan seluruh peperangan. Maka seorang jeneral tentera Yahudi menyebut, kita terperangkap dengan perang dan itu tergantung. Dia sebut harbun aliqah. Maksud apa ni perang tergantung? Kita nak menang tak boleh tuan-tuan. Dia sebut dia tak boleh menang. Dan kita nak berhenti pun tak boleh. Apa yang berlaku? Dia terpaksa perang sampai habis seluruhnya musnah. Jadi sedikit demi sedikit, apa yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, baca dalam hadis Nabi, satu demi satu benda yang berlaku ini sekarang bermunculan dan menjadi benar. Kisah Yahudi pun kita baca Quran puluhan tahun. Sebut cerita Nabi Musa, kisah Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub dan sebagainya. Kisah Bani Israel. Rupanya Bani Israel akan jelah di zaman kita. Dulu sekali pernah buat dah kejahatan, akan lebih clear dan kita lebih kenal. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itulah sebahagian maklumat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, di mana bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 39-40. Yaqilah tuan-tuan, di hujung ayat Allah Ta'ala sebut, wala yansurannallah man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala akan bantu dan tolong orang yang menolong agamanya. Maka menjadi kewajipan kepada orang di sana berperang kerana mereka dikeluarkan daripada rumah mereka. Maka berkewajipan kita bersolidariti, mendoakan kesejahteraan mereka. Mudah-mudahan mereka ini tabah. Dan sememangnya mereka sangat tabah pun, kita yang tidak ada apa, kita duduk jauh tuan-tuan, nak ukur iman mereka dengan iman kita, jauh sekali. Itulah apa yang telah disebut oleh Rasulullah, ala wa innal iman hina taqa'ul fitanu bi Syam. Iman itu hanya berada di Syam. Ketika mana iman berkurangan, berlaku fitnah dan sebagainya, kekuatan keimanan hanya berada di situ. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada 3 pengumuman. Yang pertamanya, ulangan daripada minggu sudah, kekosongan jawatan Tok Siak Masjid. Tok Siak Masjid masih lagi tak ada permohonan. Jadi mohonlah siapa-siapa dan anak-anak karya yang berkaitan untuk memohon. Ada kita punya syarat-syarat tu dekat notis buat kita sana, insya-Allah. Dan tarikh tutup pada 5 hari bulan ni untuk Tok Siak Masjid. Yang keduanya, Mesyuarat Agung Perkarat Karat Kematian akan diadakan pada hari ini selepas solat Jumaat nanti di Dewan di bawah masjid ini, insya-Allah. Semua ahli-ahli diminta hadir. Yang ketiganya, pagi besok kita dah kuliah subuh
yang akan disampaikan oleh Ustaz Hisham Hamid daripada Stang. Daripada Mesir. Hisham Hamid daripada Mesir. Jadi minta sama-sama lah kita dapat hadiah pada pagi besok ke suara kita selepas subuh, insya-Allah. Sekian, terima kasih.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة والقادم والشهر. Ya rahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila khatib sedang berkhutbah, janganlah kita membuat kerja-kerja yang lara yang mana boleh menghilangkan pahala jemaat. Oleh demikian itu marilah kita sama-sama dengar statuan insya-Allah. Innal hamdalillah alladhi waffaqana li'ibadatihi نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وفي القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. Sidang Jumaat kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati sekalian,
Mudah-mudahan Allah mengurniakan kerahmatan kepada kita sekalian. Marilah kita berusaha ke arah mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita memperbanyak melakukan ibadah dan amal-amal yang saleh. Kita berusaha mudah-mudahan takwa kita meningkat dengan kita memperbanyakkan bermuhasabah diri, melihat segala kesilapan dan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan perkara yang kita lakukan itu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan serupa seperti mana yang dahulu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Maka marilah kita berusaha ke arah itu. Sidang Jumaat kaum muslimin yang dihormati lagi dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah kita merenung apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran tadi. Apa yang telah Allah taala nyatakan, maksud firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat ke-187 memperingatkan tentang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya akan kamu ya Muhammad tentang hari kiamat, bilakah ianya akan berlaku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Kata olehmu ya Muhammad, maklumkan kepada mereka, ilmu dan tarikh tentang berlaku kiamah ini hanyalah di sisi Tuhanku. Tidak ada satu makhluk selain Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang mengetahuinya. Hatta para malaikat Allah, hatta Jibril alaihi salam tidak mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada sesiapa yang mampu menjelaskan dan menerangkannya. Bilakah waktunya akan berlaku kecuali Dia, artinya Allah. Maka qiyamah, kata Allah, thaqulat fis samawati wal ardh. Satu peristiwa yang sangat berat, satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, bukan sekadar kepada penduduk manusia yang berada di atas muka bumi. Maka qiyamah juga menjadi berat terhadap para malaikat yang berada di langit, seperti yang telah Allah sebutkan, thaqulat fis samawati wal ardh. Maka di antara ciri qiyamah, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan mendatangimu. Kiamat tidak akan berlaku kecuali dengan secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kamu ya Muhammad seolah-olahnya kamu mengetahui kesemuanya. Qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kata olehmu ya Muhammad, hanya saja ilmu tentang qiyamah itu hanyalah berada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Al-A'raf ayat 187. Kaum muslimin sidang Jumaat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, mari kita bertanya, di manakah kita berada, di zaman apakah kita hidup sekarang? Walaupun ilmu tentang kiamah kita tidak mengetahui, tarikh tentang kiamah itu dalam ilmu Allah, la ya'lamuha illahu, tetapi perjalanan kehidupan seluruh manusia kita ketahui. Kita boleh meneka dan mengagak kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang menjelaskan kepada kita. Maka persoalan yang saya tanyakan tadi kepada sidang Jumaat sekalian, mari kita berfikir, di manakah, di tahun apakah, di abad apakah kita hidup sekarang ini? Kalau secara mudah, hari ini tarikhnya 29 hari bulan Desember, berarti sidang Jumaat sekalian, kita akan berpindah dari tahun 2023 dan akan menjelma
tahun baru tahun 2024. Tidak berapa lama lagi, hanya 3 hari lagi. Maka apakah signifikannya terhadap kita umat Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan menyebutkan kepada kita. Mari kita renung, mari kita telusuri apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sebagai peringatan untuk kita umat Islam. Kerana kita bakal berdepan dengan zaman-zaman yang lebih mencabar pada masa akan datang dari sudut akidah dan keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani, kata Huzaifah, bersabdalah Rasulullah, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan titik masa di mana kita sedang berada sekarang ini. Mari kita lihat apa yang telah disebut oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwati, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'addan, fayakunu ma syaa Allah an yakun, ثم إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. Hadis ini isnaduhu hasanun, sanad hadisnya ialah hasan. Apa kata Rasulullah? Nabi SAW telah memperingatkan kita, dan Nabi telah meletakkan garis panduan dan juga kayu ukur bahwasanya dunia ini ataupun kita sebagai manusia, umat kepada Muhammad SAW bakal melalui 5 fasa yang sangat ketara jelasnya. Fasa yang pertama, kata Rasulullah, kamu akan melalui zaman yang dinamakan zaman kenabian. Takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kamu akan melalui zaman kenabian, dan itu telah pun berlalu dan kita tidak berada di zaman kenabian. Maka kata para muhaddithin, zaman kenabian sama ada bermula sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah zaman kenabian. Sejak terutusnya Nabi Adam alaihi salam, Nabi dan Rasul bersilih ganti memimpin para manusia di atas muka bumi Allah. Maka secara jelas zaman itu telah pun berlalu. Lalu kata Rasulullah, zaman yang kedua yang bakal kamu lalui, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwati, kamu akan melalui zaman kekhilafahan setelahku. Kata ulama, zaman khilafah yang mengikut manhaj kenabian itulah di zaman khulafaur rasyidin, zaman khilafah ar-rasyidah, bermula dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, lalu bertukar kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali ridwanullahu alaihim ajma'in. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu Allah Ta'ala mengangkat apabila Allah Ta'ala kehendakinya. Maka berlalu zaman khilafah, usianya lebih kurang 30 tahun. Akhirnya fasa yang ketiga, kata Rasulullah, summa takunu mulkan 'addan, fayakunu ma syaa Allah an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kamu akan melalui zaman yang digelar sebagai zaman mulkan 'addan, raja yang menggigit. Maka segala selama mana Allah Ta'ala kehendaki, maka ianya berlaku dan berlalu. Maka zaman itu, fasa yang ketiga, sebenar-benarnya ialah telah pun berlalu. Maka para ulama, sama ada ulama hadis ataupun ulama sirah sejarah, mengatakan zaman itu ialah zaman setelah berlalunya zaman khulafaur rasyidin, bersilih ganti zaman khilafah Islam, sama ada khilafah Bani Umayyah.
bertukar kepada Bani Al-Abbas, bersambung dengan kerajaan Bani Al-Abbas yang kedua. Akhirnya yang terakhir khilafah, zaman ketika mana berlakunya khilafah yang terakhir yang dikenali dengan zaman khilafah Turkiyah Uthmaniyah yang memimpin dan memerintah hampir 3 suku dunia ketika itu. Maka zaman ini telah pun berlalu. Lalu kata Rasulullah, summa takunu mulkan jabriyah fayakunu ma sya'allahu an yakun. Maka berlalulah. Kalau kita melihat kembali, bermula di zaman yang disebutkan oleh Rasulullah, zaman kenabian, bersilih ganti bertukar zaman khilafah mengikut manhaj kenabian, itu di zaman Khulafaur Rasyidin, bertukar kepada zaman fasa yang ketiga dinamakan mulkan addan, kerana sebahagian khilafah di zaman itu ada yang mengubah menjadi namanya bukan khalifah tetapi sultan. Tetapi zaman ataupun fasa ketiga masih mengekalkan manhaj kenabian. Maka zaman ataupun fasa yang keempat, kata Rasulullah, kamu bakal melalui mulkan jabriyah, zaman pemerintah yang memaksa kehendaknya kepada kamu. Summa yakunu ma sya'allahu an yakun, summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Maka sedarlah dan insaflah sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, apabila berlakunya kejatuhan kerajaan Turkiyah Uthmaniyah di tahun 1924, itulah tarikh malang, tarikh dan peristiwa sangat menyedihkan yang berlaku kepada kita umat Islam. Rupanya kita hidup dalam fasa yang keempat, dan fasa itu bakal tamat hanya 3 hari lagi masuk ke tahun 2024. Kita berada dalam zaman yang sudah berlalu dan tidak ada lagi khilafah. Maka benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kita celik-celik mata, kita hidup dalam zaman kepenjajahan. Mana negara umat Islam yang tidak dijajah? Maka tangan-tangan Yahudi yang sangat pintar dan bijak ini menyusun agar tercetus dan dicetuskan perang dunia yang pertama. Dan ini berlaku pada tahun 1914. Mari kita kenang sejarah ini. Berlalu masa 4 tahun sampai 1918, berpakat British dengan orang-orang Yahudi cetuskan perang dunia yang pertama. Maka akibat dicetuskan perang dunia pertama, akhirnya kuasa ketenteraan terbahagi 2. Yang pertama, tentera perikatan yang diketuai oleh British dan juga Perancis dan sebahagian besar negara Eropah. Yang kedua, Jerman ketika itu bersama dengan kerajaan Turki Utsmani. Maka apabila perang, kalah tentera Turki Utsmani dan Jerman. Inilah bermula detik sangat malang kepada umat Islam. Seluruh tanah air umat Islam dijajah, diagih-agihkan dan diberikan seolah-olahnya orang mengagihkan makanan dan roti. Maka Algeria diberikan kepada Perancis, Libya diberikan kepada Itali, dan British mengambil Palestin kerana ada perancangan yang sangat luar biasa, iaitulah memindahkan orang Yahudi daripada British. Akhirnya sidang jemaah sekalian, satu lagi halangan, iaitulah kekal kerajaan Turki Utsmani ketika itu. Walaupun tanah jajahannya sudah diambil, tapi kerajaan Utsmani kekal di Turki. Maka Yahudi memainkan peranan menjatuhkan khalifah yang terakhir, iaitulah Sultan Abdul Hamid II. Maka ketika dijatuhkan, itulah tarikh yang tersangat-sangat malang. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sebut lama dahulu, kata Rasulullah, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. فقيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يخذفن الله في قلوبكم الوهن فقالوا فما الوهن يا رسول الله
faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah, kamu wahai umat Islam, suatu hari nanti kamu bakal dikerumuni oleh orang-orang yang mengkerumuni kamu seperti mana orang mengerumuni talam makanan. Maka sahabat bertanya, adakah kerana jumlah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menegaskan, bal antum yawma idzin katsirun. Hari itu jumlah kamu sangat ramai, tetapi ramai umat Islam tidak ada kualiti dan tidak ada nilai. Bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Kamu tidak ada nilai daripada sudut akidah dan keimanan, maka ramainya kamu seolahnya hanya sekadar buih di lautan. Buih di lautan diberikan gambaran oleh Rasulullah, sekali dipukul ombak hancur berderai. Umat Islam tidak berada dalam kesatuan ummah dan akidah mempertahankan agama. Maka sekarang kita berada di sangat hujung fasa yang keempat, yaitulah fasa yang akan beralih fasa kelima, seperti sabda Rasulullah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Yakinlah sidang jemaah sekalian, kita akan menerima dan akan beralih kepada fasa khilafah. Namun kita perlu ingat apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah yang menjadi malang. Walaupun kita umat Islam itu ramai, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa gerun daripada hati musuh kamu. Orang Islam tidak dihormati. Dan yang lebih malang, kata Rasulullah, wala yakhdhifannallah fi qulubikum alwahn. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan di dalam hati kita satu penyakit yang dinamakan al-wahnu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, famal wahnu ya Rasulullah? Al-wahnu itu apa ya Nabi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memperingatkan kita, al-wahnu itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu cintakan dunia dan kamu lupa kepada kematian. Marilah sidang Jumaat sekalian, kita menginsafi apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Hari ini umat Islam, saudara seagama kita, sedang diuji dengan sangat-sangat luar biasa dan dahsyat. Kita sepatutnya berterima kasih sidang jemaah sekalian. Saudara seagama kita yang sedang berjuang bermati-matian mempertahankan Masjid Al-Aqsa dalam serangan yang dilancarkan 7 Oktober lalu yang dikenali dengan Tufanul Aqsa. Itulah badai Al-Aqsa. Apakah sumbangan kita terhadap perjuangan ini? Kita tidak ditakdirkan Allah bersama dengan orang-orang yang berada di Palestin yang berhampiran dengan Al-Aqsa. Lalu apakah kepentingan Al-Aqsa ini kita sebut dan kita peringati? Kita mempunyai anak-anak yang masih kecil, kita ada anak-anak dan cucu, maka kesedaran ini jangan kita lalai dan kita leka. Ingin saya sebutkan dan saya ulangi, kepentingan Al-Aqsa terhadap akidah umat Islam. Kalau sekadar ada di kalangan sidang Jumaat sekalian yang mengatakan isu di Palestin hanyalah isu kemanusiaan, itu ialah kesilapan yang sangat jelas. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Aqsa ini mempunyai hubungan dengan akidah kita umat Islam dari sudut 5 perkara. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat kita yang pertama. Walaupun kita tidak pernah salat menghadap ke arah itu, tetapi itulah masjid Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang terdahulu. Akidah mereka sama dengan kita, akidah kita sama dengan mereka mentauhidkan Allah. Yang kedua, sidang Jumaat sekalian, Al-Aqsa merupakan tempat Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan masjid yang ketiga termulia dan terpenting setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabi di Madinah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Dan yang keempat, kepentingan Al-Aqsa terhadap akidah umat Islam. Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa itu ialah tanah kenabian. Ada sebahagian Nabi yang dilahirkan di situ, umpamanya Nabi Isa alaihissalam. Ada sebahagian Nabi yang lahir di luar, berpindah, berhijrah ke situ.
Iaitulah Nabi Allah Ibrahim dilahirkan di Iraq, tapi berpindah atas arahan Allah masuk ke Al-Aqsa. Ada sebahagian Nabi yang lahir menjadi pemerintah, pusat pemerintahannya di Al-Aqsa. Itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini negeri kenabian. Tidak ada satu tanah yang lebih diberi keberkahan. Tidak ada satu tanah yang terlebih banyak darah para syuhada yang tumpah kalau bukan di situ. Maka yang kelima, sidang jemaah sekalian, hubungan Al-Aqsa dengan akidah kita umat Islam. Al-Aqsa merupakan negeri permulaan jihad dan perang di akhir zaman. Berlakulah mana-mana peperangan di dalam dunia. Sejarah peperangan berlaku, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ada perang Iran-Iraq, perang Amerika-Iraq, ada perang Ukraine dan perang di mana-mana. Seandainya perang belum berlaku di Al-Aqsa seperti sekarang, itu belum. Tetapi sekarang sedang jemaah sekalian, peperangan sedang hangat dan sengit yang berlaku di Al-Aqsa. Maka benarlah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "La tazalu 'asabatun min ummati yuqatiluna hawla abwab Dimashq wa ma hawlahu wa 'ala abwab Baitul Maqdis wa ma hawlahu لا يضرهم من خزلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة." Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya Al-Hakim. Maksud, Nabi memberi jaminan akan kekal ada sekelompok di kalangan umatku, kata Rasulullah, mereka yang akan berperang berjuang di sekitar pintu-pintu Damsyik dan yang berada di sekelilingnya. Wa ala abwab Baitul Maqdis, dan di atas pintu-pintu Baitul Maqdis, yaitulah yang berada di tebing barat. Wa ma haulahu, dan yang berada di sekelilingnya, yaitulah Palestin yang secara umum dan Gaza secara khusus, dan lebih khusus sayap ketenteraan Hamas, Brigade Kataib Al-Syahid Izzuddin Al-Qassam, dan juga kumpulan-kumpulan pejuang yang sedang berjihad sekarang di sana. Maka sifat mereka ialah la yadurruhum man khazalahum, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Ini janji Allah dan Rasulnya. Zahirina 'alal haqqi ila an taqum as-sa'ah, mereka akan menzahirkan kemenangan, kebenaran sehingga berlakunya kiamat. Marilah kita menginsafi apa yang berlaku di sekeliling kita. Tahun-tahun mendatang merupakan tahun yang sangat berat ujian. Kita akan genap 100 tahun fasa yang keempat, maka kita akan beralih fasa yang kelima. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Fasa yang kelima merupakan fasa yang kembali kepada fasa khilafah yang mengikut manhaj kenabian. Maka sudah tentu jalan ke arah itu sangat-sangat berat ujiannya. Maka marilah kita bersedia, sama ada sudut fizikal dan mental kita. Mudah-mudahan kita menjadi penyumbang kepada agama kita. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزغرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وخصوصا لكتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وفصائل المجاهدين الذين يجاهدون ويدافعون عن المسجد الأقصى وعن كرامة الإسلام، وخصوصا لأهل غزة وخصوصا لأهل الضفة الغربية وللفلسطينيين عامة. انصرهم على أعدائهم يا الله. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج صالح الدين معظم شه ابن المرحوم سلطان بدليشه وولي عهده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وسد الفرج رحمكم الله. صلى الله تعالى وصلي فرض الجمعة ركعتين إمام الليل. الله أكبر. الله أكبر والسبحان الله الذي إن صلاتي ونسكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وخصوصا للمجاهدين الذين يجاهدون ويدافعون عن مقدساتنا الإسلامية الذين يجاهدون في الدفاع عن المسجد الأقصى وعن كرامة الإسلام وخصوصا يا الله لكتائب الشهيد عز الدين القسام ولسرايا القدس ولفصائل المجاهدين الذين يجاهدون الآن في سبيل إعلاء كلماتك. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس قبل الممات. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس قبل الممات. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس قبل الممات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمته. السلام وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ووجها منيرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت. اللهم افتح لنا كل أبواب الخير وأبواب القوة والصحة والسلامة والعافية. اللهم يسر لنا في كل أمور دنيانا وآخرتنا ولا تعسر علينا فيهما يا الله. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس قبل الممات. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس قبل الممات. اللهم ارزقنا الصلاة فيها ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Fa'alul lima yurid, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadhiyal hajat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemenangan kepada para mujahidin yang sedang mempertahankan tanah air mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada para mujahidin yang sedang berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa dan seluruh tanah umat Islam di Palestin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran tahap tertinggi ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah yang sedang dibunuh dan dibom ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rezekikan kami ya Allah sempat menunaikan salat di Masjid Al-Aqsa sebelum kami mati ya Allah. Berikan kesempatan itu ya Allah, berikan kesempatan itu ya Allah. Allahumma arzuqna as-salata fi Baitul Maqdis qabla al-mamat. Allahumma arzuqna as-salata fi Baitul Maqdis qabla al-mamat. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin alladhina yujahiduna al-an fi Palestin wa fi ad-Diffah al-Gharbiyah wal Palestiniyin ammah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.